Kita mulakan kelas bahasa Inggeris kita sekarang. Jadi tanpa masa kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita baca doa belajar sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik. Farid Syamil, awak tersalah tekan tu, awak sekarang awak share screen awak. Jadi sila tekan berhenti kongsi. Tekan berhenti kongsi. Jadi yang lain-lain jangan tekan-tekan macam tu. Mengganggu kelas Ustaz. Okey, baik. Jadi awak hanya perlu on kamera. Satu on kamera. Okey, baik. Yang kedua, pastikan mic awak tutup. Sekiranya Ustaz suruh buka, baru awak buka mic awak tu je. Yang lain jangan tekan. Takut tadi salah tekan. Okey, baik. Alright. Okay. Dah. Dah. Okay. InsyaAllah. Okay. Kita akan tunjuk slide. Okay. Jadi kita belajar bahasa Inggeris untuk hari ini. Sambungan untuk hari Rabu yang lepas. Saya rasa orang yang sama juga yang join kelas Ustaz pada tengah hari ini. Okay, baik. Jadi insyaAllah kalau kita ringkas saja, yang penting awak tumpukan perhatian sepenuhnya dalam kelas Ustaz. Sebab Ustaz cuba nak fahamkan awak dengan slide Ustaz ni. Okay, baik. Okay, kita ulang balik. Verb adalah kata kerja. Okay, verb adalah kata kerja. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata kerja lah. Adalah contoh-contoh verb yang awak dah tahu. Contohnya read, iaitu baca. Yang ni yang ringkas je lah. Yang awak, Ustaz rasa awak semua selalu jumpa hari-hari awak kan. Setiap hari awak akan jumpa benda ni. Okay, read, yang ni baca. Kemudian yang kedua write, tulis. Kita ada open, buka. Ni contoh-contoh. Banyak lagi kata kerja dalam bahasa Inggeris atau verb yang awak boleh jumpa. Kalau awak baca buku, awak buka internet, awak tengok YouTube, banyak bahasa Inggeris. Kata kerja dalam bahasa Inggeris yang awak boleh jumpa dalam internet, insyaAllah. Okay, baik. Okay, kemudian kita ada open, buka. Ini, okay. Kemudian learn, yang ini belajar. Ini saya ingatkan balik je lah. Teach, teach adalah ajar. Macam Ustaz, sebab tu nama cikgu dalam bahasa Inggeris teacher. Teacher tu orang yang mengajar. Okay, baik. Kemudian kita ada play, yang ini main. Kita ada run, kata kerja run, lari. Kemudian walk, berjalan, jump, lompat, kick. Ni tendang bukan tending, Ustaz tersalah tulis. Okey. Saya keluar balik. Tendang. Apa Ustaz boleh betulkan? Okey, macam tu. Tendang, kick. Macam awak lah main football, bola sepak. Jadi awak kick the ball, awak sepak bola itu. Okey, baik. Okey, lagi sekali Ustaz nak ulangkan untuk peringatan awak supaya awak lagi mudah dan ingat. Pastikan awak ingat betul-betul present tense adalah perkara yang sedang ataupun tengah berlaku sekarang. Contohlah perkara yang sedang atau tengah berlaku. Sewaktu awak sedang bercakap tu. Okey, baik. Jadi present tense adalah perkara yang sedang berlaku. Dan kita ada past tense yang sebelum ni Ustaz ajar. Past tense bermaksud perkara yang sudah ataupun telah berlaku. Okey, baik. Mudah saja. Jadi awak kena ingat semua ni. Okey, sampai awak besar pun awak akan belajar benda yang sama dalam bahasa Inggeris. Awak akan jumpa present tense, awak akan jumpa past tense. Jadi Ustaz mulakan ni, masa awak dah jam 4 ni awak baru mula mengenal apa itu present tense,
apa itu past tense, dan banyak lagi dalam bahasa Inggeris. Okey, baik. Seterusnya, okey, baik. Benda yang sama juga macam sebelum ni, cuma Ustaz akan ulang balik. Untuk present tense, kita akan guna am, is dan are. Okey. I akan sambungannya adalah am. He sambungannya adalah is sebab dia hanya ada satu orang. Dia lelaki. Maksudnya satu orang, dia lelaki, satu orang lelaki. Okey, she untuk perempuan, it untuk benda atau haiwan. Okey, baik. Ketiga-tiga ni akan guna is. Dia tak akan guna am, tak boleh. Macam she tak akan guna are, tak boleh. Okey. Jadi untuk he, she dan it dia akan guna is. Okey, baik. Untuk am dan is, bila kita nak pergi daripada present tense kepada past tense, am kita ubah kepada was. Is kita ubah kepada was. Present tense untuk am dengan is adalah was. Was. Okey, baik. Dan yang kat bawah ni, untuk tiga benda ni, you, we dan they. Awak, kami dan mereka. Kita akan guna are untuk present tense. Present tense kita akan guna are. Nak tukarkan dia kepada past tense, kita akan guna were. Okey. Simple saja, mudah saja, ringkas. Okey, baik. Saya akan teruskan. Okey, macam ni lah. Macam yang tadi yang Ustaz terangkan. I am untuk present tense. I am, he is, she is, it is. Tukar kepada past tense, dia akan jadi I was, he was, she was, it was. Untuk benda yang dah berlaku. Okey, baik. Untuk present tense lagi ni, macam ni lah. You are, we are, they are. Tapi kita nak tukar kepada present tense, pada past tense, dia akan jadi you, jadi you were, we were, they were. Macam tu. Okey. Tak apa. Saya akan bagi contoh ayat untuk awak lebih faham. Okey, baik. Untuk contoh ayat present tense, okey, saya nak minta Adiana untuk baca. Adiana boleh buka mic awak. Kuat sikit. Dekatkan sikit. I am in my house. I am in my house. Okey, betul. Tak apa. Okey, Ana, terima kasih boleh tutup mic. Okey, Faris Syahmi. Saya nak dengar awak baca tulisan yang ni, yang baru ni, yang baru keluar ni, tulisan yang baru keluar ni. Okey, please read the sentence. Bacakan ayat tersebut, Faris Syahmi. I was in my house. Okay, very good. Thank you, Faris Syahmi. I was in my house. Okay. Sekarang mari kita tengok terjemahan dia. Yang pertama, terjemahan untuk ayat present tense. Okay, saya sedang berada di dalam rumah saya. Saya sedang berada di dalam rumah saya. Sebab tadi dia guna am. I am. Saya sedang berada di dalam rumah saya. Mana perkara itu sedang berlaku ataupun tengah berlaku. Sekarang apabila tukar kepada past tense, mari kita tengok terjemahannya sama-sama. Okey. I was in my house dalam bahasa Melayu diterjemahkan bermaksud saya telah atau sebelum ini berada di dalam rumah saya. Maknanya dia dah berlaku, benda tu dah berlaku. Dia dah pernah masuk dalam rumah dia. Saya telah
berada di dalam rumah saya, ataupun saya sebelum ini berada di dalam rumah saya. Dalam bahasa Inggeris kita katakan I was in my house. Mungkin dia pergi mana, dia dah keluar rumah, ada orang tanya, awak sebelum ni kat mana? I was in my house. Okey. Saya sebelum ni berada dalam rumah saya. Okey. Kita tengok contoh ayat seterusnya. Okey, kali ni dia guna you are in my house. Dia guna are untuk present tense. Dia akan guna are. You are in my house. Okey. Untuk ayat past tense, dia guna were. Tukar are bertukar jadi were. You were in my house. Okey. Mari kita tengok terjemahannya bersama-sama. Untuk ayat present tense, ianya bermaksud saya sedang berada di dalam rumah saya. Sedang ataupun tengah berada di dalam rumah saya. Awak faham dalam bahasa Melayu, macam itulah. Saya tengah berada di dalam rumah saya. Bila ditukar kepada are jadi were, are bertukar kepada were, daripada present tense jadi past tense, maka ayatnya berubah maksud menjadi seperti ini. Tadi Ustaz salah. You ni maksudnya awak. Awak. Okey, awak sedang berada. Awak. Okey, tak bantu Ustaz betulkan bila Ustaz keluar nanti. Okey, baik. Awak, you ni awak. Okay, you were in my house. Kalau tadi masa present tense, yang ni, awak sedang. Tukar kepada past tense, awak telah atau sebelum ini berada di dalam rumah saya. Maknanya dia dah berlaku. Sebelum ni dia cerita dia sedang berada dalam rumah. Bila tukar kepada past tense, maksudnya dia pernah berada di dalam rumah. Ataupun sebelum ini dia pernah berada di dalam rumah. Dia telah berada di dalam rumah. Ayat past tense menceritakan perkara yang dah pun berlaku. Lagi sekali saya ingatkan, past tense adalah ayat untuk menceritakan sesuatu yang telah berlaku ataupun sudah pun berlaku. Okey, baik. Okey, kita tengok contoh ayat yang lain. Okey, baik. Sekarang Ustaz minta Elisa Maisara untuk buka mic awak. Sekejap Ustaz tengok balik. Sekejap Elisa, okey, buka dulu mic awak, buka dulu. Tak ada masalah, saya nak tengok siapa yang berada dalam kelas Ustaz. Okey, selamat datang kepada yang baru sampai, baru masuk. Okey. Jadi Ustaz akan bentangkan nanti, okey. Maksudnya awak nampak Google Meet Ustaz lah. Okey. Okey, sekarang Ustaz akan minta Elisa untuk teka apakah jawapan yang betul untuk ayat ini. Okey. Nanti sekejap. Yang ni dah tadi. Okey. Okey Elisa. Ustaz minta awak teka. Isi tempat kosong. She apa in my house? Apakah tempat kosong yang Ustaz ada guna warna merah ni? Kalau she guna apa? Am ke, is ke, are untuk present tense. Present tense dulu. Elisa Maisara? Ada tak? Tahu tak? Tak tahu. Cuba teka. Okay, she is ke, she am ke, she are. Yang mana satu yang betul? She. She apa? She in my. She. Dekat sini ada satu perkataan. Apakah dia? Is ke, am ke, are? Okey, tak dapat, tak apa. Okey, sila tengok betul-betul. She is in my house. Lagi sekali Ustaz ulang. Present tense
Dia ada 3 is, am dengan are. Tu je. Okey. Dan ni she, kalau she satu orang kena guna is. Okey. She is in my house. Okey, terima kasih Elisa. Okey. Zayan Iman, sila buka mikrofon awak. Okey, Zayan Iman, sila teka. Apakah perkataan yang hilang? She, apa benda jawapan tak tahu? In my house. She are. Jawapan awak Okey. Awak kena tengok balik. Tu untuk untuk present tense, untuk sebelah sini. Tu untuk kegunaan present tense. Sekarang Ustaz tanya past tense. She, kalau present tense dia is, present tense dia is, past tense dia apa? She is in my house. She is in my house. She is in my house. Okey. Kalau present tense dah is, past tense dia lain. Maksudnya past tense dia she was in my house. Okey. Sila tumpukan perhatian dengan lebih lagi Okey, baik. Okey. Okey, macam ni tadi. She is in my house. Maksudnya dia sedang. Sekali saya present tense sedang berlaku. Jadi dia sedang berada di dalam rumah saya. Okey, baik. Untuk past tense, okey, ini adalah maksud terjemahan dia. Was. Past tense kan, past tense adalah ayat yang menceritakan perkara yang telah berlaku. Okey, yang sudah pun berlaku. Okey. Jadi tengok terjemahannya, dia telah berada di dalam rumah saya ataupun dia sebelum ini berada di dalam rumah saya. Macam tu. Okey. Okey, baik. Hasan, boleh buka mic awak? Ya. Hasan. Okey. Awak kena teka apakah perkataan present tense yang hilang dekat sini. They are in my house. They are in my house. Kita tengok jawapan dia betul ke tak? Okey, jawapan yang betul. They are in my house. Okey. Untuk past tense, saya nak minta Tasnim. Apakah past tense untuk are? Okey, Tasnim. Kalau are ditukar kepada past tense jadi apa? Ni. They apa in my house? Ada tak? Tasnim tahu tak? Okey, tahu tak? Tak tahu. Okey, tak apa. Okey. Sampai kita jawapannya they were in my house. Okey, baik. They were in my house. Okey, kita tengok balik. Awak ingat balik ni. Okey, baik. Tengok balik. Saya akan ulang balik slide Ustaz. Ni. Okey. Macam tadi. Macam tadi she. Kan, awak tadi she. Saya minta siapa dia? Elisa tadi. She. Kalau present tense, kena guna is. Kemudian ayat sebelah dia, saya kata past tense dia kalau tukar jadi apa? Kalau past tense, she is tukar kepada was. Was. She was in my house. Contoh. Macam ni. She is tukar jadi she was in my house. Maksud dia pun berbeza. Okey, baik. Kita tengok terjemahan dia.
Kalau they are in my house, maksudnya mereka sedang. Are ni maksudnya sedang. They are in my house. Mereka sedang berada di dalam rumah saya. Sedang. Sebab present tense sedang berlaku. Okey. Untuk ayat sebelah ayat past tense, mereka telah berada di dalam rumah saya ataupun mereka sebelum ini berada di dalam rumah saya. Okey. Maksudnya telah pun berlaku. Sebelum ni mereka dah berada di dalam rumah saya. Sebelum ini mereka sudah pun berada dalam rumah saya. Okay, macam tu. Mereka pernah berada dalam rumah saya pun betul juga, tak ada masalah. Tu ayat past tense. Okay, baik. Okey. Sekarang saya ada tambahan verb. Nampak tak ada verb? Verb apa verb? Kata kerja. Sekarang verb kita ada dua. Verb untuk present tense dan juga verb untuk past tense. Kata kerja untuk present tense dan juga kata kerja untuk past tense. Okey. Apakah contoh-contoh verb ataupun kata kerja dalam present tense? Kata kerja yang sedang berlaku. Okey, kita ada cook. Cook maksudnya masak. Kalau dalam past tense, kita tambah E dengan D. Jadi cook. Macam ni. Okey. Okey, dekat present tense kita ada kick. K-I-C-K. Kick maksudnya tendang. Tapi untuk past tense kita ada kick. Ada ED dekat belakang. Maksudnya kick. Sebutan dia kick bukan kicket Kick. Macam tadi cook bukan cooked. Sebutannya masih lagi cook. Macam ni kick. Okey. Maksudnya telah ditendang. Ditendang ataupun telah menendang. Macam tadi cook maksudnya telah masak ataupun telah dimasak. Okey. Lagi kita ada jump. Jump maksudnya lompat. Lompat. Kalau telah lompat ataupun past tense, dia jump. Ada E dengan D dekat belakang. Jump. Maksudnya dia telah lompat ataupun sudah lompat. Macam tu. Ada pull. Pull maksudnya tarik. Kalau present tense maksudnya dia sedang tarik. Kalau pull, ada ED dekat belakang. Walaupun ada ED, pull. Okey. Maksudnya telah ditarik ataupun sudah ditarik. Macam tu. Ada push. Push maksudnya tolak. Okey, push maksudnya tolak. Jadi bila tukar jadi past tense, ianya ada tambah huruf E dengan D dekat belakang. Jadi push. Bukan pusher, push. Masih lagi sebutannya lebih kurang sama. Okey, baik. Kita ada walk. Walk ni berjalan. Okey, baik. Walk maksudnya telah berjalan ataupun sudah berjalan. Jalan kaki bukan jalan ni. Okey, baik. Eat. Bukan semua perkataan ataupun verb yang tukar jadi past tense kena tambah ed dekat belakang. Ada perkataan-perkataan yang dia ubah secara keseluruhan. Contohnya macam eat ni. Eat tukar jadi past tense, dia akan tukar jadi ate. Okay, ate. Kita ada swim. Swim ni berenang. Tukarkan swim kepada past tense, kita dapat swam. Swam. Kita ada drink. Drink ni minum. Kalau kita cakap dia telah minum ataupun dia sudah minum, kita guna drank. Bukan ni drinked. Drinked salah. Drank. Okey. Kemudian kita ada drive. Drive ni memandu. Memandu.
Kalau kita nak katakan dia kepada past tense, tukar kepada past tense. Jadi telah memandu ataupun sudah memandu. Ianya jadi drove. Drove. Maksudnya dia telah memandu. Okey. Okey, sekarang saya nak minta siapa yang baca? Sekejap, tengok. Tengok siapa lagi yang berada dalam kelas Ustaz. Okey, kita ada Hamdi. Ada Akid. Mak Khalilullah. Imanuddin, Nasrullah. Okey. Okey, Nasrullah. Buka mikrofon awak. Sila bacakan ayat ini. Yusuf is cooking the food. Hello? Ada orang tak? Ya. Okey, minta maaf tadi ni line Ustaz masalah. Okey, lagi sekali Nasrullah. Okey, baca. Yusuf is cooking the food. Okay, very good. Okay, betul. Tak ada masalah. Betul aku. Okay, ni ayat present tense. Ini ayat, kalau nampak warna biru ni maksudnya present tense. Present tense ni sedang berlaku ataupun tengah berlaku. Sedang berlaku. Kalau dia masak tu dia tengah masak. Sekarang ni dia tengah masak. Okay. Ayat tu cerita sekarang ni dia tengah masak. Okay. Yusuf is cooking the food. Okay. Maksudnya Yusuf sedang masak makanan itu, sedang masak. Okey, ni present tense ni, present tense. Okey, Imanuddin. Sila bacakan ayat ini. The food. Yang ada warna merah tu. Yusuf cook the food. Okey, very good. Okey, seterusnya Hamdi. Hamdi, tolong baca ayat yang bawah ni. Yang ni dulu. Hamdi baca yang ni, Hamdi. The food was cooked by Yusuf. Okey, lagi sekali Hamdi, bukan cooked, cook. The food was cooked by Yusuf. Okay, very good. Walaupun dia ada ed dekat belakang, kita tak sebut cooked, kita sebut cook. Cook. Dia kurang sama je. Okay. Okay. Akid Aish, sila bacakan terjemahan dia. Untuk ayat past tense ni, terjemahan untuk ayat past tense ni, sila bacakan. Yusuf telah masak makanan itu. Okey, Yusuf telah masak makanan itu. Sebab tu saya cakap past tense, ayat yang warna merah ni past tense ayat warna merah ni. Okey. Kalau past tense dia setelah pun berlaku. Kalau dia kata Yusuf cook the food, maksudnya Yusuf dah pun masak makanan tu. Dia tak cerita Yusuf tengah masak lagi. Yang tu dah lepas. Benda tu dah berlaku. Jadi dia cerita Yusuf telah masak makanan itu. Maka yang kedua ni, makanan itu dimasak oleh Yusuf. Maksudnya makanan tu dah masak. Makanan tu dah ada, dah masak pun. Kalau ditanya dimasak oleh siapa? Kena letak cook, ada ed dekat belakang. Okay, the food was cooked by Yusuf. Jadi kita kena tukar jadi ayat past tense. Daripada present tense jadi ayat past tense. Okay. Okay, Ahmad Fadlullah, sila buka mikrofon awak. Baca ni. Martin ni nama orang, Martin. Martin is eating the food. Okay, very good. Tasnim, sila baca terjemahan dia. Okay, aku sini. Yang lain tutup dulu mic awak. Tasnim Yusuf, sila baca ni terjemahan ni. Akid sudah telah masak makanan itu. Akid Ais tutup dulu mic awak.
Tasnim, boleh baca yang ni. Yang bawah ni. Yang makan makanan itu. Okay, very good. Sebab tu saya kata warna biru ni present tense. Present tense ni sedang ataupun tengah. Jadi sebab tu maksudnya Martin sedang makan makanan itu. Sedang makan. Dia tengah makan lah. Kita nak cerita dia tengah makan. Kita nak cakap dia tengah makan. Okey, baik. Elisa Maisara, sila baca. Yang warna merah, yang ada tulisan merah ni, yang baru ni. Ada tak Elisa Maisara? Ya. Baca. Yang Ustaz baru tunjuk ni. Martin Martin at the apa ni? Food. food. Food tu makanan. Okey. Elisa baca terjemahan dia. Martin telah makan makanan itu. Okay, very good. Boleh tutup mic awak. Okay, nampak tak dekat sini? E-A-T, eat. Satu tukar kepada past tense, jadi ate. Ate ni past tense untuk perkataan eat. Ate yang Ustaz gunakan ni, dia adalah perkataan past tense untuk eat. Jadi Martin telah makan makanan itu, terjemahannya. Okay, baik. Martin telah makan. Sebab kita cerita dia guna ayat past tense. Dan benda tu pun dah berlaku. Okey, baik. Zayan Iman. Sila baca ni. Ni ayat yang baru keluar ni kat bawah ni. Sila baca ayat ni. The food. The food was eaten by Nathan. Boy. Martin je lah, Martin. Nama orang ni Martin. Martin. Okey. Martin nama dia. Tak apalah. Okey, tu nama orang dia, tak kisah. Okey, baik. The food was ate by Martin. Okey, Zayan baca terjemahan dia. Makanan itu dimakan oleh Martin. Makanan itu dimakan oleh Martin. Maksudnya makanan itu dah makan. Martin dah makan makanan itu. Sama je. Itu saya guna was, saya guna the food is ate by Martin. Tak. Okey, baik. Tak apa. Okey, baik. Nanti awak boleh cari lagi dalam buku bahasa Inggeris semua. Banyak lagi contoh-contoh. So masa ni je lah Ustaz boleh tunjuk. Sebab kalau kita pun masa tak banyak. Okey, baik. Okey, kita teruskan lagi. Okey, sekarang keluarkan buku tulis dan pensel awak ataupun guna kertas kosong pun boleh. Okey, ini kerja rumah, awak kena salin. Kemudian awak kena cari jawapan dia. Cari jawapan dia. Sila cari apakah perkataan past tense untuk join, apakah perkataan past tense untuk play, apakah perkataan past tense untuk jump. Awak kena cari semua ni. Ni kerja rumah. Apa dah siap, boleh ambil gambar bagi kat Ustaz. Betul ke salah? Dia jumpa yang salah tu yang betul. Okey. Okey, boleh salin. Saya bagi masa 5 minit untuk salin. Ustaz, Ya. present tense tu kena tulis juga Ustaz. Mana atas ni? Ni dia punya arahan. Soalan dia. Salin juga. Change the words. Tukar perkataan tersebut from present tense to past tense. Ustaz, Ya. yang latihan tu kena tulis ke dengan Tulislah. Biar awak tahu betul latihan tu bukan nota. Okey. Salin juga latihan.
Eh? Muhammad, cepatlah Muhammad salin ni. Salin cepatlah. Itu pergi sambung ni. Oh ya tu lah. Oh ya tu. Ni salin. Ni salin. Salin dulu. Cepat. Ustaz bagi contoh jawapan nombor 1 Join, past tense untuk join adalah join, macam tu, join. Ada ed di belakang. Contoh untuk jawapan kedua, play. Tutup lah. Okey. Dah. Apa ni? Dia ada ada ed dekat belakang. Tapi bukan semua perkataan dia tambah ed dekat belakang. Jadi awak kena cari. Awak kena cari. Dekat internet ada, awak cari dalam buku ada. Ini contoh je. Ustaz bagi nombor 1 dengan nombor 2 ni contoh. Tukarkan perkataan present tense kepada perkataan past tense. Okey, ada lagi 8. Awak ini awak kena cari sendiri. Saya bagi awak salin dulu dalam masa 5 minit. Sikit je ni. Ustaz, Ya, saya. present tense tu kena tulis ke? Present tense, past tense tulis. Awak nak buat kotak-kotak macam ni lagi bagus. Present tense tukar kepada past tense. Sekejap Ustaz turunkan kejap. Kejap. Ustaz turunkan kejap dia punya ni. Sekejap. Nanti Ustaz keluarkan balik. Sekejap. Tunggu sekejap. Okey. Okey, baik. Boleh salin dulu. Okey, siapa yang dah siap salin boleh buka mic cakap dah siap. Siap. Gimana dah siap? Okey. Nanti cuba tanya kakak, cuba tanya abang. Dah siap? Okey. Lisa dah siap? Tanya mak, ayah, tak apa, boleh cari kat internet. Type je past tense. Past tense untuk apa-apa sekian. Nanti dia keluar. Dah siap. Okey. Buat ni. Okey.
Nanti Ustaz datang balik kejap. Buat dulu. Okey, dah siap semua? Ada lagi? Belum. Okey. 2 minit je Ustaz bagi. Siapa lambat nanti tengok kat YouTube. Apa nanti Ustaz bagi kat dalam grup. Okey, Ustaz bagi 2 minit tak apa, 2 minit buat dulu. Nanti Ustaz post kat dalam grup WhatsApp yang slide yang ni. Okey, baik, tu saja daripada Ustaz. InsyaAllah nanti tak apa, nanti awak sambung. Mana tak siap boleh chat dekat grup WhatsApp, jadi Ustaz hantar gambar untuk latihan ni. Okey, baik. Okey, itu saja daripada Ustaz. Setakat itu saja. Jadi siapa nak tengok ulangan boleh cari kat YouTube Seriti lah. Kelas bahasa Inggeris dah jam 4. Okey, itu saja daripada Ustaz. Boleh berehat. Nanti petang ada kelas lagi.